yang menyaksikan live pada malam ini. Dan terlebih dahulu, saya bagi pihak CTC, rakan teknik saya ingin mohon maaf sedikit kelewatan. Maklumlah dah 3 bulan tak masuk konti, dia agak macam-macam lah ya. Okey, terima kasih kepada semua yang telah pun bersama dengan kita. Dan tiba masanya untuk kita bersama dengan Cikgu Nonim dalam episod yang ke-19 ini, iaitu 1 Jun 2020. Dan malam ini, wow, ya, ramai juga Alhamdulillah. Berkenaan dengan apa yang kita nak kongsikan, itu nanti kita akan bersama dengan Cikgu Nonim. Sebelum tu, salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat semua yang mengenali diri saya, rakan-rakan FB saya, saudara mara, rakan-rakan CTC FM semua sekali. Baik. Cikgu okey cikgu? Okey. Sebelum tu selamat hari lahir yang ke-19. Yes. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sentiasa diberikan cikgu okey cikgu? Okey. Sebelum tu selamat hari lahir untuk membantu yang ke-9 lain. Okey. Terima kasih Basu. Di sini kita hargailah yang sedang menonton kita. Kita ada Muhammad Latif, Ali Asyap Asyap. Ya, peminat utama tu dia siap Pino. Terbaik ni. Kemudian kita ada Hana, hai Hana Suiman, Nan Selangor, dia hantar bunga kat cikgu. Wow, hantar bunga kat cikgu kau ya. Kemudian kita Laki ada Acik. Laki ke perempuan tu? Itulah dia peminat utama ni, laki ni Nan. Tapi hantar bunga. Macam mana cikgu? Baik, Assalamualaikum cikgu dan juga Pak Su. Selamat Hari Raya. Analisa PJJ malam ni cikgu daripada Acik Wanaida. Baik insya-Allah. Muhammad Nazri, happy birthday cikgu NN. Muhammad Yasin in the house. Assalam Al-Hafiz, selamat hari raya cikgu tercinta. Semua lelaki ni cikgu yang sebut bunga, yang bagi bunga, yang tercinta. Itulah dia macam sekarang kan. Dia ada makna baiknya tu. Ada makna. Kemudian kita ada Ganu ni. Ya, cucu Pak Leh. Assalamualaikum Pak Su dan juga cikgu. Semua lelaki ni cikgu yang sebut bunga, yang bagi bunga, yang tercinta. Itulah dia macam sekarang kan. Dia ada makna baiknya tu. Ada makna. Kemudian kita ada Ganu ni. Ya, cucu Pak Leh. Assalamualaikum Pak Su dan juga cikgu. Semua lelaki ni cikgu yang sebut. Okey, baik. Okey, boleh kan? Baik, kita akan bermula cikgu. Tanpa membuang masa, sebelum kita ke skrin cikgu, bagaimana dengan raya PKP kita? Cikgu silakan sedikit kita kongsikan. Saya nampak cikgu tak bergerak gambar cikgu. Putus-putus nampaknya hari ni. InsyaAllah. Okey, silakan cikgu. Macam mana perayaan PKP untuk tahun 1441 Hijri ni? Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada Pak Su, Boboy dan juga semua warga CTC di Konti. Dan juga kepada para pendengar kita, selamat Hari Raya dan maaf zahir batin. Sama-sama kita cikgu. Selepas kita bercuti selama seminggu pada minggu lepas, ya betul. akhirnya kita dapat kembali live walaupun saya hari ini tak dapat hadir ke Konti, tapi kita masih boleh live menerusi live di rumah. Itulah dia kehebatan. Walaupun tak dapat datang konti, kita usahakan supaya Cikgu Nonim dapat bersama dengan penonton-penonton kita, ya, menentukan apa yang bakal dikongsikan, analisa pack apa yang menjadi pilihan cikgu, dan juga sekiranya ada soalan, okey, sekiranya ada soalan kepada semua, ajukan di ruangan komen, insya-Allah saya akan ajukan kepada cikgu juga. Okey cikgu. PKP ramai yang agak wunsing lah, wunsing dengan pendapatan, ada yang dibuang kerja. Tapi ada satu persoalan lah daripada orang yang bukan dalam bidang forex ni bertanyakan kepada saya, Pak Su, kenapa trader-trader forex ni tak ada kecoh pun pasal masalah duit? Saya cakap ada juga, tapi dia orang ni ada kehidupan masing tersendiri. Dia berniaga di rumah, relax je. Cikgu terangkan sikit lah, biar orang kat luar sana yang bukan dalam bidang forex ni
supaya dia jelas kenapa pemain-pemain forex ni dia relax je. Silakan cikgu. Okey, boleh? Dengar suara saya kan? Dengar. Okey. Sebab saya perasan saya punya gambar frozen, so kalau dengar tu tak ada masalah lah. Dengar insya-Allah. Okey, kepada semua orang tahu forex tu ada instrumen dari forex, forex exchange, komoditi, saham, di Malaysia. Okey. Saham. Alamak, dia putus-putus cikgu. Hai, saya rasa penonton sana pun dapat. Sekejap cikgu Okey. Okey, kita ulang kembali. Kita ulang kembali sebab tadi dia agak ada gangguan macam stuck sangkut-sangkut. Okey, sekarang dah okey ke? Okey, alhamdulillah. Okey, buat kita nak cerita pasal tentang basic forex ke? Tak. Minta pandangan. Okey. Sebab orang di luar sana dia kata, pemain forex ni relax je. Yang duduk dalam bidang forex. Kalau tanya saya musim PKP ni memang bagi impact yang begitu mendalam, bukan setakat Malaysia, satu dunia. Terasa pesannya. Kan? So bila kita bercakap tentang PKP, ramai sekarang ni apa yang saya dapati, ramai pekerja-pekerja telah dibagi VSS, telah dibuang kerja, telah dibagi cuti tanpa gaji, kan? So itu membagi impact kepada income dan pendapatan bulanan masing-masing. Nah, tanpa mengira pangkat, maksudnya di luar Malaysia ada pilot ni level tinggi ni Pak Su, pilot diberhentikan, UAE dekat Dubai sana kan, pilot yang bergaji ratus ribu diberhentikan. Sebab apa? Sebab saya dah lupa dia punya airlines, Emirates rasanya. Okey. Dia terkesan dengan begitu hebat akibat daripada PKP. Yelah, of course orang tak pergi melancong semua kan. Semua kat lapangan terbang semua stop. Domestik je kalau jalan pun. So bila kita cakap pasal Malaysia pun sama, impact dia membagi kesan kepada pekerja-pekerja yang bekerja di luar sana. Contohnya pemandu driver, orang yang pergi attend office, delivery, dispatch dan sebagainya lah. So tapi berbeza dengan trader forex. Sebab apa? Trader forex ni dia boleh bekerja di mana-mana saja. Maksudnya dia boleh trade forex di mana-mana saja. Even kalau kita tengah drive pun ada yang jenis dekat traffic light pun, ni boleh buy ni, dia tekan buy. Tapi jangan amalkan lah, bahaya. Jangan amalkan lah kan. Okay. Kan? Kalau nak monitor tu boleh lah juga. So dari situ apa yang kita nampak, forex ni fleksibel. Okey. So itu membezakan trader forex dengan pekerja di luar. Kenapa PKP ni tak bagi impact kepada trader forex? Okey. Pertama sekali, tu yang seronok kita nak tahu tu. Okay. Diorang pun nak tahu, jadi jelaskan. Okey. Pertama sekali, musim PKP ni telah melahirkan ramai full time trader lah. Betul. Kan, masa awal-awal dulu dah ramai. So apa pandangan diorang? Kan? Kalau tanya saya memang dah lama FTT, duduk di rumah, pergi kedai mamak, mana-mana saya boleh trade di mana-mana saja. Pandangan saya memang betul. Sebab apa? Forex ni fleksibel. Ini yang pertama. Yang kedua, dia memerlukan fokus. Maksudnya macam kita pergi bekerja 8 jam sehari kan, Pak Su. Betul. So bila kita forex, sebelum kita masuk market, kita buat analisis. Dahulu fokus, and then at the end kita tunggu dia punya result. Betul. Okay. So yang menyebabkan forex ni sukar untuk dijadikan sebagai satu bidang pekerjaan sebagai full time trader, sebab dia bermain dengan emosi dan bermain dengan faktor kewangan. That's why kebanyakan apa yang kita nampak sekarang, ramai yang PTT, part time trader, di mana
dalam masa yang sama dia bekerja dan juga dia trade forex. Sebab apa? Sebab forex ni masih kadang-kadang ada setengah trader cukuplah sekadar hasil yang diperolehi di forex, boleh beli susu anak, Ya, boleh betul. belanja harian, Tambahan boleh poket lah, isi poket money. Okey. kan, minyak petrol. So macam mana kita nak, kalau tanya pendapat saja, macam mana kita nak tukar menjadi PTT kepada FTT? Dia mengambil masa Pak Su. Alright. Kan? Daripada part-time trader kepada FTT, dia akan mengambil masa. Kenapa dia mengambil masa? Pertama, faktor yang paling penting adalah sumber keuangan. Sumber Sebab bila kita bekerja, at the end kita tahu hujung bulan ada duit masuk. betul. Kan? Tapi Macam FTT, hujung bulan kalau kita loss, kita yang menangis tak berlagu. betul lah. Ha, Itu pula so risiko dia kan. So bagi kawan-kawan di sana, itulah yang faktor utama menyebabkan ramai yang masih PTT. So untuk menjadi FTT ni dia memerlukan satu usaha yang committed. Okay, first sekali selain daripada kita menjadi seorang full time trader, dekat luar sana pun ada lagi sumber-sumber yang boleh jadikan pendapatan dalam bidang forex. Contohnya dia menjadi IB, okey, dia bekerja dengan broker forex, dia menjual e-book forex, dia membuat kelas percuma ataupun kelas berbayar. So sumber-sumber daripada forex ni, maksud saya hasil yang boleh diperolehi daripada bidang forex ni meluas. So kita kena tahu di mana kita punya minat dan di mana kita punya kekuatan. Mostly kebanyakan orang dia lebih suka pada trade sebagai forex trader lah, sebab dia tak terikat nak mengajar orang, nak buat e-book leceh, tak pandai semua, ilmu tak cukup semua kan. So dia orang lebih bagi tumpuan kepada forex trader. Boleh, tak ada masalah, tapi memerlukan at least, saya dulu 2 tahun daripada 2007 saya belajar forex, 2007 saya belajar Yellow Wave, 2009 saya FTT. So saya memerlukan 2 tahun. Tapi dalam masa 2 tahun tu saya memang struggle. Sebab saya dulu kerja IT, engineer. So kadang-kadang kita selalu support klien, pergi kat site, balik dah lewat. So dari situ saya terpaksa bahagi kan dengan kerja saya, dengan saya punya trade forex. Sampai kan dulu saya nak trade forex, saya terpaksa pergi kedai mamak. Saya ingat lagi dekat Sri Damansara. Dahsyat tu Tahun perjalanan dia tu. 2006-2007. Saya pergi ke sana, saya balik rumah pukul 2, pukul 3 pagi. Besoknya pukul 6, pukul 7 saya dah kena bersiap sedia untuk pergi ke kerja. Baik. So komitmen yang saya sanggup keluarkan dan alhamdulillah hasilnya berbaloi sekarang ni. So kepada kawan-kawan di luar sana, memang boleh dijadikan forex ni dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan lah. Yang penting dia ilmu. Yang penting dia ilmu, mental, kita punya mentality, kita punya usaha. Kita punya komitmen. Ya. Okay, rakan-rakan di luar sana, mana yang bertanyakan kepada Pak Su, sebenarnya proses untuk menjadi seorang trader, sama ada anda trader besar ataupun trader kecil-kecilan, ia perlukan masa untuk anda belajar. Tapi insya-Allah kalau anda betul-betul rajin, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bergewazlan bertahun-tahun tapi akhirnya dia berjaya. Baik cikgu, untuk segmen ke-19 ini, apa permulaan yang kita nak mulakan sebelum kita pergi ke paper yang diminta oleh penonton-penonton kita? Okey, kita check current wave bagi paper yang telah saya tandakan. Yang telah cikgu tandakan. Okey. Boleh share screen cikgu? Share screen. Hari ni boboy sebelah saya senang sikit. Alamak. Frozen lah pula. Okey, baik. Sementara cikgu kena dia kena freezing tu. So tak apa, nanti kita akan sambung balik kepada cikgu. Kita akan mulakan dengan Elite Wave yang telah pun ditanda dan mungkin saya tahulah cikgu Nonem dia akan mulakan dengan penerangan sedikit sebelum
kita akan terus ke bacaan, analisa dan juga pair pilihan. Dan juga kalau ada apa-apa sebarang soalan, silakan akan kita kongsikan untuk malam ni. Untuk kebaikan bukan kita je, kebaikan tu untuk semua penonton-penonton yang lain. Okey? Alhamdulillah, dah muncul lah. Alhamdulillah. Share screen. Kita terus ke cikgu punya screen sekarang ni. Share screen tengok. Baik. Okey, teruskan share dan juga soalan-soalan kalau ada. Ya, ni untuk yang pertama kita tengok. Cikgu minta tutup muka Pak Su. Tutup muka Pak Su. Baik, Cun. Nampak. Baik. Ya. Teruskan. Ingatkan terputus sebab Tak. okey, saya nampak. Saya sedang menatap cikgu punya. Okey, sekarang ni kita nak buat analisis yang saya tanda kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pair yang kita boleh analisis pada minggu ni lah. So first kali kita akan pergi pada pair yang paling atas, pair EJ cikgu Euro GPY. Baik. Okey, so kita akan tengok daripada weekly punya counting. So daripada sebulan yang lepas, counting ni masih remain. Maksudnya weekly counting ni tidak berubah. So kalau kita tengok kat sini, yang berubah hanyalah pergerakan turun naik, tapi dia masih berada di dalam zon yang memvalidkan counting yang saya telah lukis daripada dulu sampai sekarang, di mana ini semua kenaikan yang berlaku ni, ini merupakan correction bagi current wave daripada 2017. So kalau kita tengok daripada weekly punya count, ini adalah wave WSY. WSY ni kalau dulu saya pernah ceritakan, dalam tu ada ABC. Okey, dalam correction ada complex correction dalam tu. So kalau kita tengok di daily punya counting, okey. So daripada 2007 tu, puncak 2018, okey. Maaf, awal 2018. So daripada puncak 2018 tu di 137, okey, dia turun dalam bentuk 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so dia turun dalam bentuk 5 wave. Okey, so yang sekarang ni, yang nampak sekarang ni, ini adalah sini kat sini. Sini kat sini. Okey. So yang sekarang nampak ni, ini adalah wave 2. Okey, kalau kita tengok, ini yang besarnya Y. Y ni dari dulu, waktu saya dengan Boboy pun saya masih mengatakan, Jepun ni masih untuk long term, weekly dan juga monthly, masih ada last leg turun ke bawah. So kalau kita tengok yang kat atas ni, tadi di weekly, so sekarang ni di daily, ini adalah permulaan wave C. So kalau saya buat labeling di sini, ini adalah, sekejap, yang turun ni, okey, 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah wave A. Ini naik ni adalah wave B. So Y ni adalah wave C. So kalau dengan erti kata lain, ini wave C of Y. Kita boleh simpulkan ini C of Y. So A ni dah cukup 5 wave. So yang naik B ni, ABC yang saya tandakan, ini B besar. So kalau saya bezakan lah. Okay, so ini B besar. So apa yang berlaku sekarang di current wave ni, kita zoom in di 4 hours pula. Kalau kita nampak, ini ABC ni dah complete kat sini. Okay, yang ni, yang turun ni, ini adalah wave 1.
So ini correction dia. Wave 2. Okay. So kalau mengikut sudut Euler wave, dia tak boleh sentuh sini 123.06. Dan kalau saya lukis, ini adalah zon merah tu, Okay. tempat kita entry. Kalau ikut kan, kalau nak masuk sekarang pun boleh. Tapi ini di mana setelah saya buat kiraan, first kali saya pernah tunjukkan sebelum ni. Ini yang simple, yang paling simple. Kita perlu tarik Fibo retracement je okay. untuk melihat setakat mana momentum wave 2 boleh pergi. So sekarang ni zone dia, kalau saya tandakan, zone dia di sini. Okay. Yang cikgu tanda biru ni Tanda biru. Itu zone retracement wave 2. Selalu wave 2 dia akan sangkut di 0.5 sehingga 0.786. So sekarang ni dia dah masuk ke zone 0.618. So ini adalah zone-zone possibility terjadinya turning point bagi wave satu yang turun ini. So kalau kita tengok, ini kenaikan ni, ini berbentuk ABC. Kita zoom lagi. Tadi di weekly, daily, 4 hours ni kita zoom lagi. Sini adalah berbentuk A, B, C. Sini adalah A, sini B, sini adalah C. Okay. So kena faham, kita sekarang ni ABC ni, ini okay, ABC ni, ini adalah counting di daily punya count. So anytime kalau tanya saya, memang saya tunggu kotak ni sikit lagi. Mungkin dia ada momentum sikit lagi 120.30 untuk saya masuk 30. Baik. Tapi sebenarnya saya dah ada masuk sell lah EJ ni. Wah. Saya Awal ada masuk sell untuk EJ. Okay. So apa yang kita nampak ini, saya ulang sekali lagi, ini di daily punya count dan juga weekly punya count. Penurunan ni adalah wave 1. Sebab kalau kita tengok current wave yang semasa, bila dia naik, dia turun, retracement dia pun kuat. Kalau tengok macam ni kan, dia naik daripada 109 sehingga 123, lepas tu dia turun balik ke 114, 1000 juga dia turun. So apa yang kita tengok kat sini, ini sebenarnya normal. Maksudnya dia dah turun, dia retrace, naik juga banyak. Kalau kita tengok dia naik daripada 114 sehingga 120, 600 saja baru. Kan? Ini adalah normal dalam market. Tak semestinya kepada EJ je, semua pair pun sama. Okay? Maksud semua pair adalah sama, dia punya retracement berpandukan current wave yang sebelumnya. So kalau kita tengok, ini previous wave yang sebelumnya 122 sehingga 114. So dalam 800 pip. So retracement dia impossible lah 100 pip atau 50 pip sahaja. Betul lah. So 800, 600 tu okay, just nice lah. Bukan nice lagi cikgu. Okay, Doktor. Sebab okay, kalau siapa yang memang hati dia memang nak swing je, memang boleh tahan mental untuk swing beratus-ratus pip, ini entry yang terbaik untuk sell, di mana stop loss di sini 123.05 dan TP-nya mestilah melebihi 114. So kena faham, bila nak swing ni jangan minggu depan dah tutup. Sebab minggu depan tak sampai lagi 114 ni. Dia ambil masa kan. Sebab kalau kita tengok jangka masa 2 minggu ke atau lebih? Melebihi Pak Su. Sebab kalau kita tengok kat sini kan, sini untuk dia buat 13 Januari Pak Su sehingga ke bulan 5, 7 Mei baru complete wave 1 turun. Okay, so dalam masa 5 bulan.
So possibility dia nak pergi kat sini at least 3 hingga 4 bulan. Wow, ini makan Minimum. lama. Sebab dia akan kalau kita zoom in dekat sini pun kita boleh nampak dia turun, naik kan. Ini pun selepas ni dia pun akan buat berbentuk macam tu jugalah, turun, naik dan seterusnya. Ini jangka masa panjang sedap ni cikgu. Jangka masa panjang memang sedap. Tapi kena masuk entry, lepas tu install Metaphor lah. Kita lupakan terus nombor account semua. 5 bulan lagi baru buka kabinet. Buka balik tengok macam mana kan. Cari balik nombor account, baru buka. Wow. Okay, ini untuk pay EJ. Okay, selesai EJ. So, kita teruskan dengan pay berikutnya. Ini pay ni GJ. ada yang minta tadi GJ. Okay, di permulaan tadi saya perasan ada yang minta pay GJ. GJ. So, GJ pun sama. Maksud sama, okay, ini saya dah buatkan kotak. Ini zone untuk entry. So, tadi sebelum live tadi dia baru masuk lah. Ini zone entry dia. Di C. So, dijangkakan di dalam kotak ni, ini merupakan turning point. Maksudnya, anytime dia boleh turun. Dan saya pun ada masuk sel GJ ni bila dia masuk kotak ni. Okay. So kenapa di zone kotak ni? Okay. Dan stop loss dia, sekejap saya listkan stop loss dia. Ini stop loss dia memang tak jauh di sini. Okay. Ini stop loss dia. Di kawasan 135 atau 136.00. So stop loss, kalau kita contoh masuk sekarang, stop loss dia 200 pip. Okay. Risk reward dia melebihi 200 pip. At least 400 pip sehingga 600 pip. Sebab ini kiraan di 4 hours. Kalau saya tunjukkan di daily, ini berbentuk okay, A, B, C. So C dia sama dengan 124 atau melebihi daripada 124. Ini kita bercakap tentang macam tadi, weekly dan juga monthly punya prediction palsu. Bukan saya cakap besok turun tak ada lah kan, sebab benda ni ambil masa. Ambil masa kan. So ini adalah C. So kalau kita tengok sini pun, sini kenaikan yang turun ni, ini adalah A, ini B. So yang turun daripada bola 4 pertengahan bola 4 tahun ni, ini adalah wave 1. So ini ABC correction bagi wave 2. Kiraan ni invalid sekiranya dia akan sentuh 136.00. So stop loss 200 pip, manakala TP dia at least 400 pip. So kalau kita nak kira betul-betul, kalau kita masuk entry di sini, dia punya TP at least 124. So 1000 pip tu Pak Su. Cuma sama ada kita boleh tahan atau tidak. Tapi kalau tanya saya, kalau kita masuk lot 0.01 spot sen ke, tak ada masalah kita untuk tahan. Kalau spot sen tu berapa value dia 1000 pip Pak Su? Banyak tu kalau spot sen. Berapa? 1000 $1,000 juga kan? Betul. Banyak tu. Kalau $1 dah berapa? $1. Wuih, lagi banyak cikgu. Jangan kira lah yang sebut cikgu. Tak dapat buat apa sebut. Okay. Dia nampaknya dia nak, ini peak lah, maksudnya ini tunggu masa je peak. Kemudian kalau tanya dari sudut pandangan Elliott Wave, dia akan bertukar kepada bearish. Dia akan bertukar kepada bearish daily. Okay. Dia bertukar kepada bearish. Sebab so far
daripada kiraan yang sebelum ni. Ini pun dia follow, di zone-zone ni dia follow, di sini pun dia follow. Dan sebelum ni, waktu 2 minggu lepas, waktu saya dengan Boboy pun saya menjangkakan dia naik di sini. Memang boleh refer balik video yang lain, dia pun Alhamdulillah GJ follow juga. So kita harapkan kali ini pun GJ dia follow counting yang terkini yang saya update sekarang. Cuma saya tak boleh nyatakan di price mana dia akan buat turning. Sebab tu saya bagi zone kotak berwarna biru. So di dalam zone ni possibility untuk turning Besar. adalah tinggi. Right. Dengan syarat stop loss mesti tak boleh kena. Kalau kena tu kiraan dah invalid. Tapi kalau berdasarkan apa yang saya kira kalau saya compare kan dengan pair-pair lain, contohnya EJ, GJ, dia punya hala tuju adalah sama. Macam EJ pun ke bawah untuk weekly GJ pun ke bawah dan UJ pun ke bawah. Okey. UJ. Lepas tu. So untuk EJ, GJ saya rasa harap para pendengar dan Pak Su jelas. Jelas. Alhamdulillah. Okey, kemudian kita pergi yang ketiga. Ketiga tu DPP AUD. Okey. KGA. So ini pun dalam 2 minggu lepas saya jangkakan memang GA ni masih ada momentum turun ke bawah. So kalau saya tanya saya ini masih valid. Maksudnya 5 ini sini lah. Saya takut tak kena 82 ni. Saya takut dia sangkut kat 83 je. Sini. Ini zone-zone possibility dia akan membuat reversal di 4 hours dan juga daily punya counting lah. So kalau kita zoom dekat sini. Okay, zoom kat sini. Okay. So yang turun ni, ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini wave 4. So ini yang turun ni, ini adalah wave 5 daripada wave 1. So maksudnya daripada besar ni, ini adalah wave 1. So yang naik ni, ABC ni, ini adalah wave 2 besar. So kalau kita zoom lagi di 4 hours ni, saya zoom ke hour 1 pula. Okay. Okay. So ini penurunan ni, ini adalah final wave 5. Nampak tak Pak Su? Nampak. So ini adalah, kalau saya lukis, ini adalah, ini 1. Ini ABC ni 2. Baik. Ini 3. Sini 4. Sini 5 bawah tu. Maknanya yang kelima tu dia sampai tahap tu dia akan retrace ke ini naik dalam jangkaan cikgu lah. Jangkaan saya baik sampai zon biru atau mungkin tak sampai, dia akan naik 1000 pip selepas itu. Sebab dia buat retracement ni daripada atas ni Pak Su, daripada 2.0585 ni. Betul. So setakat dia naik 1000 pip ni tak ada masalah, dia tak melebihi puncak ni pun. 1000 pip tu cikgu. Ini 1000 pip lagi. So kita zoom lagi kat sini. So ini wave 4. Kalau ini wave 4, ini yang turun naik serabut ni kan Pak Su. Okay. Ini adalah wave 2. Ini A, ini B, ini C. Okay, ini ada turun 1, ini 2 ni. So ini 3 ni. That's why zone ni sikit lagi. Saya nak kata ini dah boleh masuk. Saya risau lagi sebab ini baru nampak dia turun ni 1, ini 2. So ini baru 3 ni. Ni baru 3 ni, ini 4 ni. Sikit lagi. Baik. Sebab okay, kalau dia sampai dekat kotak biru dalam jangkaan cikgu, memang daripada cikgu punya perspektif dia akan naik ke 1000.
Dia akan naik at least sampai 1.9200. Baik. 1.9200 dalam bentuk macam ni lah juga. Maksud macam ni tu bentuk wave dia. Dia turun naik. GA kan terkenal dengan Ya, betul. dengan keganasan dia. Keganasan. 200 speed, 300 speed boleh pergi. Wah, ni pun jangka panjang ni cantik ni. Okay, so kalau kita tengok penurunan ni, kalau kita tengok ini start 3 April je. Pak Su. Okay, 3 April. 3 April sehingga sekarang 1. 3 April lah, 3 Jun lah. So 2 bulan. Okay, so 2 bulan. So dia naik ni saya expect melebihi 2 bulan. Sebab pertama kita kena selalu ingat wave 1, wave impulsif, okay, dia mengambil masa yang sekejap untuk completekan keseluruhan cycle. Full cycle dia hanya mengambil masa yang singkat. Maksudnya kalau dia 2 bulan, Baik, so, okay. Kalau 2 bulan, correction wave, dia tak boleh 1 bulan, dia tak boleh 2 bulan. Dia mesti melebihi 2 bulan. Itu yang kena selalu ingat. Dia tak boleh melebihi dia mesti melebihi 2 bulan. 2 bulan ke atas, okey. So kalau sini contohlah kan, kita sampai sini dalam masa sebulan. Okey. Okey, tu dia dah turun balik. So ini dia turun ni sebenarnya dia ambil nafas untuk naik balik. Bukan dia turun ni okey kita boleh sell dah. Sebab dia naik ni baru sebulan. So impossible dia boleh mengatasi impulsive wave sebelumnya. Tak mungkin lah. Dia Tak macam mungkin. mana pun dia akan ambil nafas juga. Ya, dan kena ingat wave A yang naik ni pun ini kategori 5 wave. So ini pun dia boleh buat sebulan. So dia turun ni mungkin sebulan, so ini naik ni sebulan. Macam tu boleh. Okey. Dia naik ni boleh sebulan Pak Su. A ni boleh naik sebulan. Sebulan, kemudian dia turun Dia dia akan turun mungkin kemudian lebih kurang dalam sebulan juga, naik 3 lagi bulan lah. setengah bulan atau sebulan. Macam tu. Jangka panjang cantik ni. Okey, so kalau kita tarik Fibo retracement pun, kita tarik di sini. Okay, saya jangkakan kalau dia masuk zon kotak biru ni, di kawasan-kawasan sini lah. Sini ataupun sini. GA ni sebenarnya bagus untuk kita trade Pak Su. GA GA, GN sebab movement dia laju dan memang sedap kalau kita berada di landasan yang betul lah. Kita tengah buy dia pun naik je kan, sedap. Kita boleh close dulu, lepas tu dia turun balik, tu kita boleh masuk buy balik lagi. Kan? Sebab kalau kita compare dengan GU ke, dia memang umpama langit dengan bumi lah. GA dia lagi kira 5 and 4 years tu dia pakai kereta apa orang cakap? Apa? Mustang kan. Dia pakai Mustang warna hijau. Boom. Wow. Warna hijau kan, sampai. GU naik kancil. Macam mana Pak Su? Betul lah. Tapi dia sampai juga, cuma lambat sikit. Cuma lambat. Tapi kita sedia maklum trader-trader kita ni lambat-lambat ni dia nak cepat je kan. Kalau boleh masuk terus untung 200 speed. Itu masing-masing punya yelah, cita rasa masing-masing lah. Ada yang nak cepat kan, tapi kebanyakannya nak cepat lah kalau boleh. Betul kebanyakannya nak cepat. Tapi ada juga yang jenis main long distance ni, dia relax je. Betul. Ada Pak Su. Kan, dia biar je. 3 bulan sekali buka tengok. 3 bulan sekali tengok. Kita kena train kita punya emosi, kita punya mentality di mana bila kita selalu tengok position, kan dah $500 nak close lah. That's why benda macam tu kita kena train dari sekarang. So at the end nanti kita boleh berani swing
dari segi peak pula. Ya. Kan? Bukan So, daripada segi capital kita, tapi daripada segi peak pula. Betul lah tu cikgu. Benar lah tu. okay, so kalau tengok GA ni, okay, ini pun dia naik ni pun tengok, dia naik je dia turun balik. Ini ABC, Okay. memang saya rasa ini dah penghujung lah, sikit lagi, tolonglah kena kat sini. Mungkin besok lusa ada interest rate kan, Okay, dia betul. akan kena. Interest rate bagi AUD. Saya harapkan dia kena, dia tak terus naik lah. Baik, baik. Sebab Kita mengharapkan lah. ya, sebab saya kalau sekarang ni saya tak nak masuk lagi. Oh, tak nak masuk Saya nak tunggu zon biru ni. Zon biru tu baru saya masuk. Maknanya cikgu tetap dengan pendirian lah. Ya. Selagi tak sampai dekat zon biru, selagi itulah. Sebab yelah kita tahu GA ni sekejap je 100 pip turun. Betul, betul. I Kan? follow Lepas lah. tu saya nak tunggu 100 pip lagi ni. Sebab at least ini 8300. So kalau sekarang ni 8396, so at least dalam 100 pip ni boleh lah bagi dia kena sikit kan. Kesian lah kat kita. Cik. Okay, Chun. GA. Cikgu, boleh kita pergi dekat UCAT tak? UCAT dan gold. Saya takut nanti tak ada masa sebab ada pertanyaan di ruangan komen kan. Saya tahu cikgu dah tanda EG, Merah. USGPY apa semua kan. Tapi boleh cikgu pergi ke AUD USD? Boleh. Boleh. So kita pergi ke USD Kanada. Okay, baik. Okay, ini zon kotak biru ni saya dah buat sebelum dia turun tadi. Okay, so ini adalah USD. Okay. WSY. So UCAT ni dah sentuh kiranya first entry untuk masuk buy bagi UCAT. First entry buy bagi UCAT. Sebab apa? Kita zoom dekat time frame yang besar. Zoom lagi. Ini di weekly count Okay. Saya zoom di daily. Okay. So ini pun counting ni tak berubah dari dulu. So maksudnya ini adalah wave 1, ini wave 2, ini wave 3. Yang penurunan ni memang kita jangka kan. Sebab ini adalah wave 4 dalam bentuk WSY atau ABC. Okay, ini adalah wave 4. So Ini kotak biru bila cikgu tanda ni? Yang dekat Y ni? sebelum CTC tadi. Oh, cikgu pun dah tengok jugalah. Okay. So CTC tadi saya tanda, and then sekarang ni dia dah pergi ke kotak biru. Baik. So kalau tanya kan, kalau betul-betul nak saya kupas kan, saya kena zoom di 4 hours. So kalau tengok di 4 hours ni, selepas dia break ini kita boleh consider X ataupun ini adalah A, B. Ini bentuk triangle ni. Selepas dia break triangle ni, okay, ni ada 1, 2, 3, 4, 5. That's why kita boleh jangka kan. Dia Pak Su senang je. Kalau bentuk macam ni Pak Su. Okay, ini kalau sebelum ni dah ada 1, 2, 3 bentuk macam tu, memang dia ada turun satu lagi. Oh, memang dia ada turun satu lagi Sebab ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kan, bentuk yang tajam macam ni. 1, 2, 3. Dia tintong-tintong. Ini wave 4 ni. Ini wave 4. Saya nak sell tapi saya tunggu. Dia naik balik kepada last Jumaat lepas. Dia naik 38 kan. Okay. 1.3810 Okay. sehingga 1.3820. Tadi dekat 1.37. So saya ni suka jimat pip. Okay. So saya tak masuk lah. Sekali tu junam. So ini bentuk wave 4 ni. So kalau kita tengok, kalau saya lukiskan, ini 1, 2, 3, 4, 5. So tengok hour 1. Okay, tengok hour 1.
Ini pun sudah ada bentuk 1, 2, 3, 4, 5. So kalau tanya saya, memang dah tukar bias kepada buy position dah Pak Su. Alright. Bagi Baik, UCAT. untuk UCAT. AUD USD. Boleh? AUD USD saya tak tanda. Boleh tak tanda. Kalau boleh tengok sikit, kita analisis sikit sebelum pergi ke gold. Oh, sebab cikgu tak tanda lah Okey, tak apa. Boleh cikgu bacakan sikit, tengok macam mana. Ini permintaan daripada kawan kita ni, Azrul Ini kalau Ikhwan. ini kalau tanya saya ni di daily ni, ini yang naik ni wave X. Okey? Wave Tak tahu jap. X. Ya ini yang jap. Okey, kalau tanya saya memang ini saya ada tanda dulu ni tapi saya buang. So ini berbentuk correction lagi ni. Dia naik ni, ini berbentuk correction. Saya jangka kan ini adalah wave X. Kemudian dia akan turun lah. So, untuk short term dia akan turun. Untuk long term saya kena buat full analysis dulu. Short term memang dia akan turun. Sebab kalau ini AUD, sebab kalau kita compare dengan GA dengan EA semua, saya memang jangka kan AUD ni di ujung-ujung nyawa. Maksudnya Ujung-ujung nyawa possibility untuk turning tu sudah hampir, semakin hampir. sudah Bagi mendekat GA, lah. bagi EA, okey kita tengok contoh EA kan. Okey. EA ni pun walaupun saya tak tanda, ini pun dah penghujung wave 5. Okey, sebab kalau tengok ini naik 4, ni 1, ni 2, ini 3, ni 4, ni 5. Kenapa saya boleh cakap ujung? Sebab dia semua dah melepasi previous wave yang sebelum ni. Ni 1, 2. 3 ni pun dia dah lepas ini. Okey, Dia naik balik and then 5 ni pun dah melepasi 3. dah melepasi, okey. Ini kategori ending diagonal. So maksudnya ini dah boleh tunggu masa dia akan buat turning point bagi AUD. EA, GA, AU, AUD Kanada semua sekali dan juga AJ. Alright. So kita pergi gold Gold. Oh, ada lagi ya. Tapi tak apalah, kita gold dulu. Permintaan dari gold ni siapa tadi Dia. Okey, gold. Di daily. Okey, kalau ikut daily memang nampak serabut sikit. Gabut ni kan? Saya zoom weekly lagi nampak serabut sebab dalam tu ada smaller counting di lower degree. So kalau saya zoom kan macam ni lah di 4 hours ni. Okay, so kalau tengok ni, ini ada setengah orang dia buat bentuk triangle. Boleh juga. Tapi saya lebih prefer ini adalah ending diagonal. Maksudnya inilah bentuknya 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ini 5. So macam tadi, apa tadi? EA tadi kan? Ya. Okay, dia naik, dia turun. Lepas tu dia naik, break sebelum ni, dia turun. So ini pun sikit lagi dia akan melepasi 1765. Barulah confident untuk hold sell turun sampai at least 1600. So selagi dia tak melepasi 1764 ni, buyer saya still buy. Okay. So kalau selagi dia tak melepasi selagi tak ni dia tak break 1765 ni, itu dekat 3 tu lah. Okay. naik buyer still buy dengan syarat dia tak break 1694.
Baik. Okay, ini goal Settle goal. Kemudian, sekejap. Pak Su buy AU lah atau... Okay, boleh tengok EUR USD. Cikgu dah terangkan belum? EU tak ada dalam list. Tak ada dalam Sekejap. list. Okey, kita pergi pada yang ada dalam list dulu. EJ ada EJ. EJ tadi kan apa awal mula? tadi. Okay. Ini EJ. Okay. EJ ini last 2 week dengan apa? Dengan Boboy. Dengan Boboy. Sepanjangan Boboy tu memang saya cakap nak naik dan memang akhirnya baru dah dia naik. Dia melepasi zone, nampak zone kuning ni dulu. Okay. Boleh update ni dulu. Ini zone 1 2 saya dah tandakan lama dah dan akhirnya alhamdulillah dia ikut. Tapi saya dah exit EJ ni sebab apa? Sebulan lebih tak gerak lepas tu dia tu naik. Kita pun kadang-kadang fed up lah. Fed up nak tahan lama, baik kita tumpuk pada pair yang lain kan. Ya, betul. So tapi analisis ni masih sama dengan apa yang saya predict sebulan 2 bulan yang lepas. Di mana kalau kita tengok ni sekarang, ni adalah 1, ni 2, ni 3, ini 4. Memang sebelum dia naik ni pun ini zone entry ni. Dia kena sikit je dia pacak balik. Okay. So ini adalah 3, ni 4. So ini jadi persoalan sekarang. Sama ada ini dah complete atau belum. Ini. So kalau macam ni, saya akan decide saya tak akan masuk entry. Sebab first kali, ini dah boleh dikatakan dia dah buat wave 5. Kemudian dia akan buat retracement. Okay. Ataupun ini mungkin ada last lagi sikit dia naik. Kan? Tapi kalau tengok kepada current wave sekarang, dalam wave 5 ni kalau saya zoom, ini dah ada 5 wave. Dah ke cikgu? 5 wave. Nampak tu Pak Su? 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Betul. So, yang turun ni, saya padam ni dulu. So, tanya jangkaan bagi EG ni, bagi siapa yang ada EG ni, dia akan buat macam ni. 1, 2, 3. Ini untuk EG lah. Dia akan buat correction bagi 1, 2, 3, 4 yang menaik ni. Ini adalah apa yang akan berlaku nanti di EG. Okay, macam ni pun saya tengok cikgu dah tandakan kotak biru kan. Jadi ini kotak biru untuk ini Pak Su. Untuk yang tu lah, yang 4 tu. Yang lepas kan? ABC ni dah lepas yang kita buat. So ini dia tarik. Ini perkara asas yang mesti education buat. Di mana kalau kita assume ini wave 2, ini zone yang selalu dia akan pergi. Di sinilah. Di wave C. Okay. So kalau sesiapa nak masuk boleh tunggu di B. B lah. Itulah peluang dia pun. Tunggu buy dekat C. Okay, cun. Untuk EJ. Settle. Lagi cikgu? Boleh? Saya tambah lagi. EJ boleh? Dah. EUR USD. Cikgu macam ada tanda tapi macam tak ada. Tak ada tanda tadi. Oh, tak ada EUR tak ada. Saya yang terbaru tak ada. Yang lama dulu tengok. Sebab Euro ni dia sometimes dia laju, sometimes dia perlahan sangat. Ampau perlahan. That's why saya tinggalkan dahulu untuk pair Euro ni lah.
So lagi pair apa lagi Pak Su? Pair yang diminta, okey, EJ tadi dah. Mungkin Tommy Monero. Dia agak lambat tadi tapi tak apalah. Tengok semula. Okey, sekarang ni untuk pilihan pair cikgu sendiri, cikgu syorkan kepada penonton kita yang cikgu nampak jelas yang mana kita boleh mendatangkan profit sama ada jangka panjang ataupun Pilihan saya GU ni. GU GU dan juga GJ. GU dan juga GJ. Zone kotak ni dengan stop loss yang begitu tight 200 pip je, tapi dia punya TP dia melebihi 200 pip. Dan GU pun sama. Ini kalau untuk short term kan, short term mungkin short term. 2 minggu ke atau 1 bulan, mungkin dia akan kembali ke 120. Tapi ini saya jangka kan dia boleh pergi sini 1.18 sebelum dia buat correction naik A, B, C, baru dia sambung turun. Okay, sebab untuk GU ni stop loss dia pun kalau ikutkan sekarang dalam sinilah yang saya tanda ni. Okey, di sini. Kalau kena ni memang counting ni terbatal secara automatik. Memang dah tak boleh diguna pakai. Okey, baik cikgu, kita recap sikit-sikit lah cikgu sebab mungkin ada diorang ni termasuk lambat ni, macam GJ, EG. Kalau boleh sikit-sikit lah. GJ. Okey, untuk EJ ni kalau tanya saya bias, zone kotak biru ni untuk entry. Okey. So boleh tengok ini di kawasan 121 dan sekarang ni 119. Ini merupakan antara poin-poin yang dijangkakan akan membuat reversal bagi EJ dan juga GJ pun sama. Di mana kita jangkakan soon Jepun akan kembali kuat. Okey, so EJ, GJ, kalau kita tengok lagi pair mana lagi? Pair Jepun. Pair kita tengok EJ. Okey, ini pun semua kalau kita tengok macam saya sebut tadi, EA, GA, semua AUD ni di hujung-hujung nyawa. So saya jangka kan AJ ni pun dia akan turun juga. Sebab saya tak buat full kiraan. Tapi kalau buy right, kalau JPY akan menguat, AUD akan melemah. So memang AJ pun dia akan turun. Okey. Lepas tu? Okey, menarik. Rasanya ni Naim Daniel EG tengok sikit cikgu EG tadi. EG, okey, saya dah label kan baru tadi. Dah, so EG kita jangka kan dia turun ni, dia akan naik. So bila naik itu peluang untuk sell. Untuk sampai ke kawasan C. Tapi kalau tanya saya akan tunggu di C. Saya tak sell. Tak nak ambil peluang dekat B? Saya tunggu buy. Oh, cikgu tunggu buy. Okey. Baik. Itu pendapat ataupun cikgu punya pandangan Jadi nak ikut boleh, tak ada masalah. Kalau ada fikiran sendiri pun tak ada masalah. Saya mengharapkan yang terbaik untuk semua para trader kita. Okey cikgu, di hujung-hujung siaran kita cikgu, ada apa-apa pesanan untuk mereka ni, rakan-rakan trader kita ni? Lidah saya keluar hari ni. Alamak. Cikgu minta stop share screen. Baik, stop share screen cikgu. Kita nak sembang-sembang penutup ni. Sekejap, mana dah. Okey. Baru nampak cikgu. Okey cikgu. Sangat menarik. Macam mana boleh keluar lidah tu? Aduh, hai. Okey, kalau cikgu tak ada, saya ada. Penutup saya senang je, okey. CTC dah berikan cikgu-cikgu untuk menjadi anda punya guide.
Sebabnya kalau bila dah ada, lepas tu anda boleh ubahlah sendiri. Jangan ambil 100% daripada cikgu. Mungkin anda fikiran anda lagi ekstrim, mungkin advance kan cikgu Jadi dan kepada yang baru-baru nak cuba tu, pastikan belajarlah. Belajar dengan baik. Boleh je kalau nak jadi trader ni, tapi kena korbankan banyak benda lah. Okey Pak Su, kalau tanya saya dari sudut alert wave ya. Alert wave, baik. At least sebab kita punya topik pun of course setiap minggu berkisar tentang alert wave. Alert wave, So bagi kepada newbies alert wave ataupun advanced alert wave, dia dah belajar lama, dia alert wave ni ambil masa at least 3 bulan baru dia dah nampak beauty alert wave. Wow, lebih kurang dalam 3 bulan lah 3 bulan dia akan nampak dia akan rajin membuat counting. Mula-mula ni memang dia susah. Sebab apa? Alamak ni apa ni apa dia ni nak fahamkan tu kan. Tak faham. So bila dia selalu buat, bila dah lebih 3 bulan, tempoh 3 bulan tu dengan syarat dia selalu buat lah, dia akan excited, dia akan buat. So yang lagi best apabila kiraan dia menempati ramalan. Maksudnya dia boleh predict future movement bagi sesuatu pair. So dari situ pun dia akan membuatkan dia punya semangat berkobar-kobar untuk belajar dan terus belajar memahami alert wave. Okey, semua benda yang payah pun jadi senang asal kita minat. Itu nombor satu, kita minat, kita tumpukan perhatian kita. Baik, terima kasih Cikgu No Name, Dr. Forex kita dalam segmen episod yang ke-19. Esok malam jangan lupa kita bersama dengan Cikgu Azlan Hashim dalam segmen BBMA. Juga boy 10 bicara teknikal bersama dengan Cikgu Azlan Hashim, jam sama 10.30 malam. Okey, terima kasih Cikgu, terima kasih sekali ilmu, halalkan semuanya sekali. Sama-sama. Jumpa nanti di minggu depan di Konti. InsyaAllah. Saya nantikan Cikgu. Okey. Assalamualaikum. Happy birthday sekali lagi buat Cikgu. Sama. Thank you. Bye-bye. Bye. Okey, kepada penonton-penonton, sekian dulu daripada